Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persada 2022. Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan. Pembentangan kertas kerja latihan ilmiah. Saya Nur Syarifina Muhammad Sukri dari Program Linguistik dan penyelia Dr. Harishun Razi. Saya akan membentangkan kertas kerja kajian berdasarkan tema Bahasa dan Linguistik yang bertajuk Gaya Bahasa dalam Bicara Perdana Anak Chancellor UKM 2021. Naratif Baharu UKM, Universiti Watan Kita. Menurut Muhammad Yazikaria et al. 2017, gaya bahasa merupakan suatu cara penyampaian bahasa secara lisan maupun tulisan bagi memberikan kesan kepada pembaca atau penonton. Gaya bahasa merupakan kepada style atau gaya tersendiri yang digunakan oleh penulis atau pengkarya dengan cara menentukan pilihan kata, frasa atau ayat dalam karya mereka bagi menimbulkan kesan estetik terhadap bahasa. Gorif Kraf 2002 mengungkapkan bahawa sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandungi 3 unsur iaitu kejujuran, sopan santun dan menarik. Konteks pembincangan berfokuskan kepada bicara perdana Naib Chancellor UKM 2021 yang bertajuk Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita yang telah diadakan pada 10 Jun 2021. Bicara perdana ini sebagai amanah dan pesanan yang disampaikan oleh Naib Chancellor UKM selepas 50 tahun UKM melakar sejarah unggulnya yang tersendiri. Terdapat 5 nilai utama yang telah diketengahkan atau dikenali sebagai teras. Kajian ini dilakukan berdasarkan kepada 2 objektif iaitu untuk mengenal pasti penggunaan gaya bahasa yang digunakan oleh Naib Chancellor UKM dalam bicara perdana Naib Chancellor 2021 yang bertajuk Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita. Objektif kedua pula adalah untuk mengklasifikasikan penggunaan gaya bahasa dalam ucapan Naib Chancellor UKM mengikut jenis gaya bahasa. Kajian mengenai gaya bahasa telah banyak dilakukan oleh pengkaji terdahulu. Antaranya ialah Ninit Al-Fanika, Hazri Osman, Muhammad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Darda Muhammad dan Ahmad Irda Mokhtar. Walaupun kajian gaya bahasa telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu, namun data kajian tersebut hanya berfokuskan kepada satu gaya bahasa sahaja. Oleh itu, kajian yang dipilih oleh pengkaji ini akan melihat kepada aspek penggunaan gaya bahasa secara menyeluruh di samping menggunakan data yang terkini. Kajian ini merupakan kajian kualitatif di mana data akan diperoleh daripada ucapan Naib Chancellor UKM sewaktu bicara perdana Naib Chancellor UKM 2021 yang bertajuk Naratif Baharu UKM Universiti Watan Kita pada 10 Jun 2021 daripada sumber YouTube rasmi UKM. Data rakaman kemudian ditranskripsi untuk diperoleh teksnya. Untuk menganalisis data pula, kajian ini memanfaatkan pendekatan daripada Gorif Kraf 2010 sebagai rujukan dalam menganalisis jenis gaya bahasa yang terdapat dalam data kajian. Menurut Gorif Kraf 2010, jenis gaya bahasa terdiri daripada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimah dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Setelah diteliti dan dianalisis pengucapan Naib Chancellor dalam bicara perdana naratif baharu UKM, terdapat beberapa bentuk gaya bahasa yang telah dikenal pasti telah mendominasikan pengucapannya, iaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimah dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Gaya bahasa yang pertama yang dikenal pasti dalam pengucapan Naib Chancellor adalah gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata terdiri daripada gaya bahasa rasmi, gaya bahasa tidak rasmi dan gaya bahasa percakapan. Setelah meneliti sepanjang pengucapan oleh Naib Chancellor dalam bicara perdana naratif baharu UKM, beliau menggunakan sepenuhnya gaya bahasa rasmi dari awal hingga akhir pengucapan. Bahasa rasmi menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah bahasa pentadbiran kerajaan. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipetikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Seperti yang ditunjukkan dalam data, penggunaan kata sapaan tuan-tuan dan puan-puan sewaktu berucap menunjukkan beliau menggunakan gaya bahasa rasmi. Data 2 menunjukkan Naib Chancellor juga menggunakan gaya bahasa rasmi. Namun, terdapat gaya bahasa rasmi tersebut dipengaruhi oleh penggunaan perkataan bahasa Inggeris seperti upskilling dan reskilling.
Gaya bahasa yang kedua digunakan oleh Naib Chancellor dalam bicara perdana adalah gaya bahasa berdasarkan struktur kalimah. Gaya bahasa jenis ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu climax, anti-climax, paralelism, repetisi dan sebagainya. Jenis gaya bahasa yang ditemui dalam data kajian adalah anafora. Gaya bahasa anafora bermaksud terdapat pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau ayat yang biasanya secara berturutan. Bentuk gaya bahasa anafora dapat dikesan dalam pengucapan Naib Chancellor seperti yang ditunjukkan dalam data 3 dan data 4. Gaya bahasa anafora berfungsi untuk memberikan penekanan terhadap persoalan yang hendak dikemukakan. Dalam data 3, terdapat unsur penekanan leksikal 5 nilai yang bertujuan untuk memberitahu kepada warga universiti terhadap 5 nilai yang akan dikongsikan. Pengulangan frasa tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahawa 5 nilai tersebut memainkan peranan penting dalam melahirkan agenda baharu Universiti Watan kita. Gaya bahasa seterusnya yang paling kerap ditemui dalam pengucapan Naib Chancellor adalah gaya bahasa berdasarkan langsung tindaknya makna. Kategori gaya bahasa jenis ini terbahagi kepada dua jenis utama iaitu gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan. Hasil analisis data mendapati bahawa Naib Chancellor lebih kerap menggunakan gaya bahasa kiasan jenis metafora sewaktu berucap. Secara lengkap, Adi Nurdin 2004 dalam Jamilah Omah 2016 memberikan pengertian tentang metafora sebagai gaya bahasa perbandingan atau analogi dengan membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dengan cara singkat dan padat. Berdasarkan data kajian menunjukkan bahawa pemilihan diksi yang baik dan sesuai selain menggunakan sastera oleh Chancellor dalam bicara perdana naratif baharu UKM memperlihatkan keindahan bahasanya yang tersendiri walaupun pengucapan ini bersifat akademik dan formal. Sedikit sebanyak, perkara ini telah menunjukkan upaya Naib Chancellor UKM memperkasakan bahasa Melayu melalui permainan bahasa dalam ucapannya. Kesimpulannya, penggunaan gaya bahasa amat penting bukan sahaja dalam konteks penulisan, malahan turut menjadi tunjang dalam konteks lisan, apatah lagi bila ianya melibatkan pengucapan seorang pemimpin. Pemilihan gaya bahasa yang sesuai mengikut konteks formal mencerminkan ciri kepimpinan sewaktu berucap. Oleh itu, secara ringkasnya, penggunaan bahasa dan pemilihan gaya bahasa yang sesuai, khususnya dalam konteks kepimpinan, memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan penyampaian maklumat kepada pendengar. Sekian sahaja pembentangan kertas kerja daripada saya. Terima kasih.